Halo, ya semua kita balik lagi dan akan meneruskan dari buku Malayaki. Kali ini dari buku Malayaki pasal 2 ayat 17 hingga pasal 3 ayat 5. Saya bacakan. Pasal 2 ayat 17. Kamu sudah menjemukan Tuhan dengan kata-kata kamu, tetapi kamu bertanya, bagaimanakah kami menjemukan Tuhan? Dengan berkata, semua orang yang berbuat jahat dianggap baik oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan dia berkenan kepada mereka. Atau dengan bertanya, di manakah Allah yang dianggap adil itu? Pasal 3 ayat 1. Tuhan yang Maha Kuasa menjawab, aku akan mengirim utusanku untuk menyediakan jalan bagiku. Lalu dengan tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke rumah Tuhan. Utusanku yang kamu nanti-nantikan itu akan datang dan mengisytiharkan perjanjianku. Tetapi siapakah yang dapat bertahan pada hari dia datang dan menampakkan diri? Dia seperti sabun yang kuat dan seperti api yang memurnikan logam. Dia akan datang untuk menghakimi orang seperti orang yang membersihkan dan memurnikan perak. Sebagaimana seorang tukang logam membersihkan dan memurnikan emas dan perak, demikian juga utusan Tuhan akan memurnikan para imam supaya mereka mempersembahkan korban yang layak dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian seperti pada zaman dahulu, Tuhan akan berkenan kepada korban yang dipersembahkan kepadanya oleh penduduk Yehuda dan Yerusalem. Ayat 5, Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, aku akan datang untuk menghakimi kamu. Aku akan segera menjadi saksi untuk menentang tukang-tukang sihir dan orang yang berzina, orang yang memberikan kesaksian palsu, orang yang berlaku curang dalam hal memberikan gaji kepada pekerja, yang menindas balu, yatim piatu dan orang bangsa asing, serta terhadap semua orang yang tidak menghormati aku. Jadi mari kita bermula dengan doa. Ya Bapa kami di syurga, terima kasih kerana memberi peluang kepada anak-Mu sekali lagi untuk melayani kamu. Ya Tuhan, pakailah bibir dan lidah anak-Mu ini untuk memberi perkongsian yang sebenarnya. Tuhan, berkati dan rahmatilah saat ini di mana yang mendengar dan yang berkongsi akan mendapat kebaikan darimu. Dan supaya nama-Mu dapat dipuji dan ditinggikan. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tidak suka kalau ada orang yang bersalah kepada kita. Kita akan berasa marah. Apatah lagi kalau yang bersalah itu tidak mengaku dia bersalah dan menuduh kita yang bersalah terhadapnya pula. Itu lagilah tak boleh tahan, betul tak? Di zaman sekarang ini malahnya ada yang salah dirasakan bukan salah. Ada yang betul tak semestinya betul pula. Tidak ada sesuatu yang pasti betul atau salah. Kerana ini yang dikatakan berdasarkan pada pandangan persepsi seseorang dan dari sudut pandangan kamu. Berlaku sekali seorang pencuri yang masuk ke rumah sebuah rumah di Amerika Syarikat. Apabila dia mau keluar dari tempat garaj rumah, kamu tahu orang putih, rumah dia ada di sini, sisinya ada garaj yang meletak barang-barang, kadang-kadang letak kereta ya. Jadi ya, pencuri itu masuk dari rumahnya, selepas mencuri dia pun masuk ke garaj. Ingatkan kalau lepas dia curi itu dia bolehlah keluar dari garaj itu. Tetapi dia mendapati pintu keluar dari garaj tidak boleh dipakai, tidak dapat dibuka. Jadi dia hendak masuk semula ke dalam rumah dia, dari mana dia datang tadi. Jadi tetapi didapati pintu itu sekarang sudah tertutup dari sebelah dalam. Jadi dia tidak dapat kembali ke tempat asal dia yang dia masuk tadi. Jadi dia terpaksa duduk di dalam garaj itu selama 8 hari. Dia hidup dengan minum Pepsi dan makanan anjing yang ada di situ. Tidak disangkakan selepas pencuri itu keluar, pencuri itu mengeluarkan saman
kepada tuan rumah itu dengan alasan tuan rumah tidak sepatutnya menyebabkan dia kebuluran. Tiada makanan yang disimpan secukupnya di dalam garaj. Tetapi apakah keputusannya? Hakim meminta tuan rumah membayar pampasan kepada pencuri sebanyak $50,000 kerana menyebabkan pencuri kelaparan. Aneh kan? Sekarang ini pencuri yang salah ke atau tuan rumah yang salah? Rasuah atau wang kopi sebenarnya kita sangat bantah. Tetapi akhir-akhir ini ada seorang pemimpin dari Malaysia, dari sesuatu organisasi yang berkata wang diambil itu tidak dikira rasuah kalau wang itu digunakan untuk kegunaan agama dia ya, dan untuk kebaikan agamanya. Agama dia bukan agama kita, agama dia. Dan juga mengatakan kerana di dalam agama dia tidak mengatakan rasuah itu adalah dosa. Jadi ini sudah berlaku di dalam Malaysia. Pelakuan zina semakin diagung-agungkan. Sugar book, sugar baby. Kamu tahu? Yang dipaparkan seperti satu fenomena yang baru. Kehidupan alaf baru. Tapi kamu tahu apa itu sugar baby? Sugar baby adalah wanita yang muda. Selalunya adalah wanita yang muda dan yang masih dalam college ataupun baru mula bekerja. Dan mereka selalunya tidak mempunyai banyak wang. Okay? Jadi sebab mereka tidak mempunyai wang yang cukup untuk menjalani cara hidup yang mereka sendiri mampu. Mereka sanggup menjadi teman kepada lelaki lain. Tak kira lah lelaki itu bujang ataupun dah berkahwin. Tak kira dia tua atau muda. Asalkan lelaki itu mampu memberi kehidupan yang mereka mahu. Tetapi sebelum ini kita kata yang ini salah satu jenis pelacuran, jual badan, tetapi tidak. Katanya ini bukan pelacuran, ini adalah salah satu jenis dan cara kehidupan yang mereka sendiri pilih. Gadis-gadis ini tidak malu dan tidak segan memberitahu orang lain yang dia kini menjalani kehidupan sebagai seorang sugar baby. Dia juga dengan bangga berkata dia disayangi oleh lelaki yang bukan suami dia. Dia cuma perlu menemani lelaki ini apabila diperlukan. Layanan seks bukan harus, tetapi boleh diberi sekiranya perempuan itu, gadis itu berasa dia rela dan dia berbaloi. Dan ditekankan di sini untuk sugar baby adalah gadis itu ada pilihannya sendiri. Mereka boleh memilih mahu atau tidak mahu. Mereka boleh pilih berhenti atau meneruskan. Mereka boleh pilih pasangan mereka. Dan mereka boleh memilih apa yang mereka mahu buat. Tapi cuba kita tanyakan kepada diri sendiri. Kalaulah disebabkan oleh wang seseorang itu melakukan kerja seperti ini, hal-hal seperti ini, adakah dia akan memilih untuk menolak faedah wang dan tidak melakukan kerja-kerja yang dia tidak mahu? Wang yang dibagi oleh lelaki ini juga bukan dikatakan sebagai gaji atau hasil dari jual beli. Mereka kata ini adalah hadiah dan wang poket. Jadi mereka tidak bersalah. Gay, lesbian semakin rambang. Alasannya Tuhan mementingkan cinta, kasih dan sayang. Dan individu ini cumalah berlainan kerana mereka memilih untuk cinta, kasih dan sayang pada pasangan yang sama jenis. Jadi untuk mereka ini tidak salah. Konsepnya betul. Itu pada pasal cinta. Tetapi cuma yang bezanya pasangan yang mereka pilih itu berlainan dengan apa yang orang biasa pilih. Jadi bukan salah mereka. Salahnya cuma masyarakat biasa yang tidak memahami mereka. Ada lelaki yang dilahirkan
ada budak yang dilahirkan lelaki tetapi merasakan dirinya perempuan. Dan sekarang ini, zaman ini, ibu bapa tidak boleh memaksa anak itu untuk berkelakuan seperti seorang lelaki. Katanya itu salah. Kerana itu adalah hak asasi manusia. Jadi sebelum ini saya juga pernah mengatakan bahawa apabila hubungan seseorang semakin jauh dari Tuhan, maka dia akan melihat dirinya semakin besar. Dia akan mementingkan dirinya sendiri dan semuanya akan dibuat berdasarkan kepentingan dirinya. Jadi dia sebagai seorang individu harus dihormati. Apa yang dia buat terhadap dirinya sendiri adalah hak dia sehingga ibu bapa pun tidak boleh masuk campur. Selagi saya tidak mencederakan kamu, kamu tidak ada hak untuk memberhentikan apa yang saya buat. Sehingga kan menggugurkan anak pun harus dibenarkan. Kerana bayi di dalam rahim itu adalah hanya dianggap seketul daging dalam badannya sendiri. Jadi orang lain tak boleh masuk campur kalau dia mau membuatnya. Apabila kita melihat diri kita sendiri sebagai segala-galanya, maka tiada lagi Tuhan, tiada lagi ibu bapa, tiada lagi keluarga, masyarakat dan alam sekitar yang menjadi tanggungjawab kita. Semua orang dan alam di sekitar kita perlu melayani kehendak kita kerana fokus adalah kita sendiri. Dan apabila orang hendak membetulkan kita, kita akan berkata, ini adalah kebebasan kita sendiri. Kamu jangan memaksa kebenaran kamu ataupun moral kamu ke atas diri saya. Kamu jangan memaksa pandangan kamu ke atas diri saya kerana itu adalah kebenaran kamu, bukan kebenaran saya. Itu adalah pandangan kamu, bukan pandangan saya. Tapi kita tahu hidup kita sebagai manusia, tujuan Tuhan untuk mencipta kita bukanlah untuk kepentingan kita seorang diri. Tuhan tidak mencipta kita untuk hidup seorang. Dalam buku Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia hidup seorang diri. Aku akan menjadikan seorang temannya sesuai untuk menolong dia. Tuhan pun tahu kita memerlukan antara sama lain. Tuhan menjadikan manusia saling memerlukan supaya dapat menolong dan menghormati sesama manusia dan alam. Ayat 17, Israel bertanya, semua orang yang berbuat jahat dianggap baik oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan dia berkenan kepada mereka. Di manakah Tuhan Allah yang dianggap adil itu? Jadi kamu rasa, adakah benar-benar mereka Israel merasakan Tuhan suka perbuatannya jahat? Adakah Israel benar-benar tidak tahu di manakah Tuhan yang adil atau sama ada Tuhan yang adil itu benar-benar wujud? Tentu sekali tidak. Mereka tahu. Mereka tahu Tuhan itu adil dan wujud. Tetapi apabila mereka tidak lagi rapat dengan Tuhan dan tiada hubungan yang rapat dengan Allah, maka mereka tidak tahu isi hati Allah. Maka mereka melihat orang yang jahat seperti menang, sudah menang. Orang yang jahat semakin menjadi kaya dan tidak menerima hukumannya. Orang yang baik tidak menjadi kaya. Orang yang membuat perkara terkutuk semakin bagus kehidupannya. Orang yang mengikut pengajaran Allah tak nampak pun lebih baik. Orang yang hidup liar, banyak kawan dan dipuji kawan. Tetapi orang yang hidup setia dan tak atur, banyak orang yang tidak suka. Di zaman ini, kan kita juga sama. Semua ini masih berlaku sebenarnya. Dalam dunia bisnes, kata orang, kalau kamu mau bisnes itu berjaya, kamu harus berlaku licik. Kalau kamu mau bisnes berjaya, kamu jangan percayakan orang. Kamu tak boleh bercakap benar dalam semua hal. Kalau kamu begitu, kamu bodoh namanya. Itu kebenaran dunia bisnes sekarang. Dan dikatakan, untuk menjadikan bisnes itu berjaya, kamu harus mengambil kesempatan ke atas orang lain. Itu menjadi kebenaran sekarang. Cikgu-cikgu bisnes juga mengajar. Kalau kamu mau berkawan dan berbelanja untuk kawan, kamu harus berkawan dan berbelanja untuk orang yang lebih kaya dan golongan
yang lebih atas dari kamu. Kerana apa? Supaya kita boleh mendapat kebaikan daripada mereka. Jangan kamu berkawan dan berbelanja untuk kawan yang lebih miskin dari kamu. Kamu tak dapat kebaikan, malahan kawan miskin kamu akan mendapat kebaikan dari diri kamu. Ini juga menjadi kebenaran sekarang. Padahal dalam ajaran Alkitab yang kita tahu ialah kita harus membantu dan menguruskan kebajikan orang yang lebih memerlukan. Tapi pada zaman ini, orang kata perbuatan sedemikian ada perbuatan yang bodoh. Saya juga tahu, saya pernah lihat ada orang lelaki yang ada girlfriend selain dari isterinya. Seperti tiada masalah untuknya. Malah mereka juga berasa bangga. Mereka bangga kerana apa? Bangga berkata, lihat, pada umur saya sekarang ini, saya tetap lagi ada daya penarik dan saya dapat menarik hati seorang wanita yang lebih muda ataupun yang lebih cantik dari isterinya. Lihat, itulah kebolehan saya, kebanggaan saya. Dan kawannya juga berasa demikian. Pun terasa, oh ya memang betul. Jadi kawannya juga ikut. Jadi sama-samalah bawa girlfriend untuk tunjuk-menunjuk. Dan sama-sama kawan-kawan ini menjadi sekutu untuk melakukan dosa. Saling membantu untuk merahsiakan hal ini dari isteri masing-masing. Tetapi ini seperti sudah diterima. Dengan alasan ini kebiasaan orang lelaki. Tiada seorang lelaki yang tidak berbuat demikian. Jadi tidak lagi segan dan malu. Padahal pada dulunya, benda-benda ini kalau berlaku, ia sangat memalukan. Dan ia seperti ada satu kegagalan dalam hidup. Dan ia mendatangkan malu kepada seluruh keluarga. Tetapi sekarang ini tidak lagi. Seperti dosa ini tidak lagi begitu serius. Rasuah, kita tahu dalam Malaysia semua orang tahu rasuah. Boleh diambil sampai terang-terang. Sehingga boleh dihalalkan dalam kontrak. Kamu hanya perlukan peguam yang pandai untuk memutarbelikkan ayatnya, isi kandungannya. Dan setiap pihak menerima bahagiannya tanpa rasa bersalah. Jadi dosa semakin diterima pakai, dosa sudah semakin kurang dahsyat. Kalau kita lihatkan dulu, dosa itu seperti sesuatu yang amat mendahsyatkan, mengerikan. Seperti monster Godzilla. Tetapi sekarang ini, bukan. Dosa menjadi semakin semakin umum. Ya, semakin umum. Dan tidak seperti yang mengerikan. Ini seperti seperti haiwan peliharaan, seperti anjing, kucing, yang kita boleh hidup bersama dengannya. Dan ialah memang dia haiwan, tetapi kadang-kadang dia gigit, tapi gigitnya pun tak cederakan orang, sikit-sikit saja. Kebanyakan masanya boleh hidup bersama. Jadi kita seperti sudah menerima dasar konsep dosa ini tidak seberapa. Kita sudah tertipu oleh setan. Apabila kita melihat sekeliling, keadaan sekeliling kita dipenuhi dengan kejahatan dan tidak keadilan, kita pasti juga akan bertanya seperti orang Israel. Kalau Tuhan itu ada, kenapa semua ini berlaku? Dan kita juga ada kalanya berkata, minta Tuhan cepat-cepat datanglah untuk menghukum orang ini. Benar, Tuhan akan datang. Dalam Malayaki pasal 3, Tuhan Allah mengatakan ada pengutus yang akan datang sebelum dia. Dan akhirnya dia akan sampai untuk menghakimi semua orang. Gembira tak? Jadi orang jahat kena penghakiman. Tetapi apabila Tuhan datang untuk menghakim dunia ini, semua orang termasuk kita sendiri akan dihakimi bersama. Jadi semasa kita melihat orang lain yang melihat orang lain seperti orang jahat, adakah kita sendiri juga jahat? Semasa kita melihat orang lain berzina, adakah kita sendiri juga telah berzina melalui internet, melalui pornografi?
Semasa orang mengambil rasuah, adakah kita juga salah seorang yang memberi rasuah? Semasa orang lain berfoya-foya, berbakti liar, adakah kita sebenarnya di dalam isi hati juga menginginkan yang sama sekiranya kita mampu? Pada waktu penghakiman, Tuhan akan merisik kita. Dia akan tahu. Oleh itu Tuhan membalas orang Israel. Apabila sampai hari itu nanti, siapakah yang boleh tahan pada hari dia datang? Dia akan menyuci dan membersihkan kotoran dalam kita seperti api yang membara, menyucikan logam dan perak. Semua benda asing akan dikeluarkan dan dibersihkan dengan api yang membara itu. Dan apabila yang dibersihkan itu bersih semuanya, dia akan menjadi lebur dan dia tidak mempunyai bentuk lamanya lagi. Tetapi apabila dia sudah dibersihkan, dia akan diberikan bentuk yang baru oleh Tuhan, oleh Tuannya. Jadi adakah kita sudah bersedia untuk menghadapi kedatangan Tuhan? Adakah kita sudah bersedia untuk melepaskan bentuk hidup kita yang lama itu untuk disucikan dan dibersihkan dengan api supaya kita ada bentuk yang baru? Ada waktu memang kita marah apabila kita melihat kesalahan orang lain dan mahu Tuhan melakukan sesuatu dengan segera. Tetapi apabila kita tidak melihat Tuhan berbuat demikian ataupun buat sesuatu seperti yang kita mahu ataupun yang kita jangkakan, kita rasakan Tuhan seperti tidak peduli. Seperti Tuhan tidak merasa benda itu jahat dan dibiarkan saja, atau merasakan Tuhan memberkati orang yang jahat lagi. Sebenarnya Tuhan tidak begitu. Tuhan sentiasa memberi peluang kepada semua orang. Tak kira dia jahat sangat ataupun jahat sikit, termasuk kita sendiri. Kerana apabila Tuhan datang, dia akan menghakimi semua orang dan semuanya akan terpapar, terbuka di hadapan Tuhan. Tak kira besar, tak kira dosa kecil. Semua itu akan dihakimi. Jadi kita jangan lihat, kenapa orang itu seperti orang yang jahat tetapi dia diberkati, hidupannya bagus, kaya raya. Bukan. Itu tak bermaksud Tuhan sayangkan dia. Itu tak bermaksud Tuhan berkenan apa yang dia buat. Cuma Tuhan masih lagi memberi peluang kepadanya untuk bertaubat. Oleh itu kita sebagai Kristian dan sebagai sebuah gereja, Tuhan harus memikul tanggungjawab untuk berdoa bagi segala kejahatan yang berlaku ini. Agar mereka hidup dalam belenggu dosa dapat memahami dosa dan kembali ke jalan yang benar. Kalau tidak, tiba harinya Tuhan datang, maka mereka tidak dapat bertahan dengan kemurkaan Tuhan. Jadi sebagai pengakhiran, dunia ini semakin hari semakin lalai. Dunia ini semakin hari semakin mesra dengan dosa. Manusia semakin hari semakin berjauhan dengan Tuhan dan melihat dirinya semakin mementingkan diri dan melihat dirinya semakin besar. Kebenaran sudah dicemar dan dipersoalkan. Kejahatan pula diagungkan dan dipuji dan ia kelihatan lebih berkesan. Tetapi kita sebagai Kristian dan pemegang kepada kesetiaan Tuhan, kita harus terus berdoa dan memegang teguh sepanjang masa. Kerana Tuhan pasti akan datang lagi. Dan segala kebaikan dan kebenaran akan dipulihkan ke asalnya. Oleh itu sucikan diri kita dan tunaikan tanggungjawab kita untuk berdoa agar keadaan boleh berubah. Dan kita boleh mengelakkan dari kemukaan Tuhan. Jadi saya berharap hari ini perkongsian saya jelas kepada semua dan mari kita habiskan dengan doa. Tuhan kami, ya Bapa di syurga, terima kasih atas waktu ini. Dan Tuhan, kami tahu di dalam dunia ini ada banyak kejahatan yang sedang berlaku dan masih berlaku. Tetapi kami tahu ini bukanlah kerana Tuhan suka akan kejahatan atau memperkenankan kejahatan, tapi Tuhan tetap memberi peluang kepada semua orang agar yang berdosa ini dapat kembali ke pengakuan, ke pangkal Tuhan dan ke jalan yang benar. Oleh itu kami harus berterima kasih kerana
peluang yang diberikan ke atas kami. Dan oleh itu, kami juga merayu dan berdoa agar Tuhan pakailah kami untuk dapat bekerja lebih kuat untuk-Mu, agar lebih ramai orang dapat tahu dengan lebih awal agar Yesus Tuhan adalah penebus dosa. Yesus Tuhan adalah Tuhan yang benar, dan Yesus Tuhan akan memberikan hidup yang kekal selepas mati nanti. Kerana Dia telah menebuskan dosa kita. Itu kami berhenti di sini untuk minggu ini, agar Tuhan berkati segala yang kita buat pada minggu yang akan datang. Atas nama Yesus kami berdoa.